Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khuriwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi kemarin berangkat tiba di Dubai, Emiria Arab Bersatu bagi menghadiri sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022 The World Government Summit 2022 atas jemputan His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi yang akan berlangsung pada 29 Mac 2022 di Dubai Exhibition Centre. Berangkat mengiringi Kebawah Dunia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir bersama menjunjung keberangkatan baginda di Royal Air Wing, lapangan terbang antarabangsa Dubai, ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emiria Arab Bersatu. Hadir bagi menjunjung Kebawah Dunia Maha Mulia semasa keberangkatan tiba, Tuan Yang Terutama Omar bin Sultan Al-Ulama, Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy and Remote Work Applications Emiria Arab Bersatu. Semasa berada di Dubai, Kebawah Dunia Maha Mulia juga dijangka mengundiakan titah ucap tama semasa sidang kemuncak berkenaan menghadiri majlis perjumpaan bersama His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and the Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai, dan berangkat melawat Expo 2020 Dubai. Negara Brunei Darussalam dan Emiria Arab Bersatu mula menjalinkan hubungan dua hala pada 28 Mei 1992. Kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan, tenaga, pendidikan dan perkhidmatan udara. Kali terakhir baginda berangkat ke Emiria Arab Bersatu bagi keberangkatan negara pada bulan April 2006. Walaupun kadar vaksinasi di negara Brunei Darussalam adalah di antara yang tertinggi di dunia, namun masih terdapat sebahagian rakyat dan penduduk yang mempunyai risiko mendapat kesan yang berat dari jangkitan COVID-19 seperti kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut kemarin semasa sidang media khas vaksinasi bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Di negara ini, 12% dari keseluruhan pesakit COVID-19 yang direkodkan adalah terdiri daripada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO dan kajian-kajian yang telah dilakukan di seluruh dunia, kanak-kanak boleh dijangkiti pada kadar yang sama dengan orang dewasa. Statistik WHO juga menunjukkan kanak-kanak dan remaja yang mendapat jangkitan COVID-19 biasanya akan mengalami tanda-tanda jangkitan yang sedikit dan lebih ringan daripada orang dewasa. Walaupun demikian, Kementerian Kesihatan akan terus memberikan keutamaan kepada pencegahan dan perlindungan kanak-kanak daripada mendapat jangkitan yang serius. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan tentang kajian dan penganalisaan mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada kanak-kanak dan remaja. Statistik WHO menunjukkan sejak bermulanya wabak COVID-19 pada penghujung Disember 2019 hingga 25 Oktober 2021, kadar kematian di kalangan kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 ialah 0.03%. Bagi kanak-kanak dan remaja berumur 14 tahun ke bawah dan 0.04% kanak-kanak dan remaja berumur 24 tahun dan ke bawah. Kanak-kanak dan remaja juga boleh mengalami tanda-tanda jangkitan atau gejala untuk jangka masa yang lama atau lebih dikenali sebagai long COVID-19 ataupun post-COVID-19.
Seterusnya, satu sindrom yang dikenali di Eropah sebagai Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, temporally associated with SARS-CoV-2 ataupun ringkasnya PIMS-TS, yang juga dikenali sebagai Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ataupun MIS-C di Amerika Syarikat, telah dilaporkan di seluruh dunia. Sindrom ini boleh menimbulkan komplikasi kepada pemulihan dari COVID-19 bagi kanak-kanak. Sindrom yang serius ini boleh menyebabkan keradangan kepada jantung, paru-paru, saluran darah, buah pinggang, sistem penghadaman, otak, kulit atau mata kanak-kanak. Keradangan otot jantung ataupun myocarditis yang boleh berlaku pada sesiapa saja pada mana-mana jangkitan atau peringkat umur adalah 37 kali ganda berkemungkinan berlaku di kalangan kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 berbanding dengan kanak-kanak yang tidak dijangkiti COVID-19. MIS-C juga boleh menyebabkan myocarditis di kalangan kanak-kanak. Menurut satu kajian yang dilakukan oleh Center of Disease Control and Prevention Amerika Syarikat ataupun US CDC, risiko mendapat myocarditis pada lazimnya ialah 146 kes bagi setiap 100,000 orang. Walau bagaimanapun, risiko ini akan menurun kepada 2 ke 5 kes bagi setiap 100,000 orang yang menerima vaksin COVID-19. Di negara Brunei Darussalam, kira-kira 25% daripada keseluruhan jumlah kes adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. 2 kematian dalam kalangan kanak-kanak yang dikaitkan dengan jangkitan COVID-19 di negara ini adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan lain dan belum menerima vaksinasi COVID-19. Manakala terdapat sekurang-kurangnya 4 kes MIS-C dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak di negara ini, iaitu selepas mendapat jangkitan COVID-19. Kesemua kes tersebut hanya mengalami tanda-tanda jangkitan atau gejala ringan semasa dijangkiti COVID-19 dan pulih sepenuhnya selepas mengalami MIS-C. Sementara itu, beberapa kes pasca COVID-19 juga telah dicatatkan. Menurut WHO lagi, di sebalik risiko yang rendah bagi mendapatkan kesan yang buruk dari jangkitan COVID-19, kanak-kanak dan remaja terkesan secara signifikan oleh langkah-langkah pengawalan COVID-19 yang di antaranya termasuk penutupan sekolah, kawalan perjalanan dan kawalan menjalankan aktiviti sukan dan riadah. Di antara kesan terhadap remaja termasuklah isu-isu kesihatan mental, gangguan terhadap pendidikan, peningkatan kerungsingan emosi ataupun increased emotional distress dan masalah kesihatan lain termasuklah obesiti. Dapatan awal dari satu kajian antarabangsa yang dikendalikan oleh UNICEF dan Gallup dan melibatkan kanak-kanak dan orang dewasa di 21 buah negara, yang mana dapatan tersebut telah diterbitkan di dalam The State of World's Children 2021, 1 dari setiap 5 orang telah mengaku merasa kemurungan ataupun depression dan hilang minat untuk membuat apa-apa aktiviti. Data terkini dari UNICEF juga telah menunjukkan bahawa di peringkat global, 1 dari setiap 8 orang kanak-kanak terkesan secara langsung oleh lockdown, dengan lebih dari 1.6 bilion kanak-kanak mengalami kehilangan pendidikan. Manakala satu kajian dilakukan di Singapura telah menilai kesan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar akibat COVID-19 di antara bulan April hingga Jun 2020. Di mana hasil kajian tersebut mendapati berat badan median bagi kanak-kanak sekolah berumur di antara 9 hingga 11 tahun meningkat dari 28.8 kilo sebelum Februari 2020 kepada 38.3 kilo selepas Ogos 2020. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pihak WHO telah mengeluarkan saranan bagi negara-negara di seluruh dunia memberikan vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. The Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah membuat kesimpulan bahawa dalam semua peringkat umur, termasuklah kanak-kanak, faedah yang diperolehi dari vaksin COVID-19 mRNA
dalam mengurangkan keperluan rawatan hospital dan kematian akibat COVID-19, jauh melebihi risiko vaksin berkenaan. Kajian-kajian yang dilakukan di beberapa buah negara khususnya mengenai kesan sampingan serius akibat vaksinasi COVID-19 terhadap kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun tidak mendapati sebarang kesan sampingan serius atau kematian yang dikaitkan secara langsung kepada vaksinasi tersebut. Selain itu, tidak ada kes myocarditis lepas vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun telah dilaporkan di seluruh dunia setakat ini. Vaccine Adverse Event Reporting System atau VAERS di Amerika Syarikat, iaitu sistem pangkalan terbesar di dunia bagi memantau kesan sampingan vaksin, telah mengesahkan 11 laporan kesan sampingan di kalangan 8 juta dos vaksin yang telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun. Di dalam satu sistem surveillance keselamatan vaksin lain pula, tidak ada kes myocarditis telah dilaporkan dalam tempoh 1 ke 21 hari atau 1 ke 42 hari selepas 330,000 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun. Sementara itu, 2 kematian kanak-kanak yang dilaporkan berlaku di Amerika Syarikat selepas menerima vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 adalah di kalangan kanak-kanak mempunyai beberapa masalah kesihatan kronik. Penelitian telah mendapati kematian mereka tidak dapat dikaitkan kepada vaksin tersebut. Dalam meneliti saranan WHO untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak, Kementerian Kesihatan melalui Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 telah mengendalikan beberapa penelitian terperinci. Membuat penelitian terhadap kajian-kajian saintifik yang telah dilakukan di seluruh dunia, khusus bagi kanak-kanak di dalam kumpulan umur 5 ke 11 tahun. Perbincangan-perbincangan dengan pakar-pakar dari WHO, pakar-pakar perubatan dan kesihatan dari negara-negara jiran, dan pakar-pakar perubatan dari syarikat pembuat vaksin, dan meneliti serta menilai maklumat yang telah dikongsikan oleh negara-negara yang telah melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun. Dapatan kajian klinikal fasa 2 dan 3 bagi kanak-kanak berumur di antara 5 ke 11 tahun mendapati vaksin Pfizer Comirnaty COVID-19 vaksin untuk kanak-kanak mempunyai keberkesanan sebanyak 90.9% terhadap virus COVID-19, ditoleransi dengan baik dan menunjukkan tindak balas antibodi peneutralan yang kuat. Data-data yang diteliti tidak menunjukkan adanya kesan yang serius kepada kanak-kanak akibat vaksinasi COVID-19. Vaksin ini juga telah diberikan kelulusan penggunaan kecemasan ataupun Emergency Use Authorization bagi kanak-kanak berumur di antara 5 ke 11 tahun dari US Food and Drug Authority atau FDA pada 29 Oktober 2021 dan dari European Medicines Agency atau EMA pada 26 November 2021. Meskipun kelulusan penggunaan adalah berdasarkan kelulusan penggunaan kecemasan, penilaian terperinci dari FDA dan EMA telah mengesahkan penggunaannya oleh kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun adalah selamat. Dalam pada itu, penggunaan vaksin COVID-19 bagi orang dewasa pada masa ini adalah vaksin biasa sahaja, tidak lagi di bawah kawalan kelulusan penggunaan kecemasan. Menteri Kesihatan seterusnya maklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan dibukakan secara sukarela. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah bekalan vaksin COVID-19 formulasi khas untuk kanak-kanak dari syarikat Pfizer telah selamat tiba ke negara ini pada hari Khamis 24 Mac 2022. Vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun akan dibukakan secara sukarela, iaitu atas kemahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sendiri, di mana ibu bapa atau penjaga akan dipelawak untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ke pusat-pusat suntikan yang sedia ada secara walk-in atau menempah slot melalui aplikasi BruHealth.
Tarikh permulaan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada kesan-kesan buruk jangkitan COVID-19 dan tidak akan dijadikan syarat bagi kanak-kanak memasuki mana-mana premis atau mengikuti apa jua aktiviti. Dapatan-dapatan daripada kajian setakat ini menyarankan bagi kanak-kanak untuk diberikan 2 dos vaksin sahaja. Kementerian Kesihatan akan terus memantau dan menyiasat sebarang kes yang melaporkan sebarang kajian kesan sampingan sama ada yang ringan atau teruk untuk memastikan keselamatan penggunaan vaksin tersebut terus terjamin. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 9 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 2 kes berada dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Sebanyak 791 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 132,194 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 656 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 135 adalah dari hasil 787 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 1,377 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 125,842 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 6,149 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.3%. Dalam pada itu, 107 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 6,042 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Menteri Pendidikan memaklumkan mengenai pengembalian semula pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi semua institusi pendidikan awam, swasta dan antarabangsa di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kementerian Pendidikan memaklumkan pengembalian semula pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi semua institusi pendidikan awam, swasta dan antarabangsa di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, iaitu Pusat Penjagaan Kanak-kanak, Pusat-Pusat Khas, Peringkat Tadika, Peringkat Pra hingga tahun 6 hanya bagi sekolah rendah yang mempunyai keramaian kurang 50 pelajar, Peringkat Menengah, Maktab dan Pusat-Pusat Tingkatan 6 iaitu tahun 7 hingga tahun 13. Bermula pada hari Isnin 3 Ramadan 1443 bersamaan 4 April 2022 atau pada hari Selasa 3 Ramadan 1443 bersamaan 5 April 2022 tertakluk kepada bila bermulanya tarikh 1 Ramadan 1443. Dan seterusnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama memberikan pertimbangan khas bagi mana-mana institusi pendidikan yang memohon untuk beroperasi menggunakan kaedah pembelajaran secara dalam talian atau home-based learning. Mengenai program vaksinasi dan impak vaksinasi ke atas kanak-kanak yang berumur di antara 5 hingga 11 tahun, insya-Allah Kementerian Pendidikan akan memaklumkan tarikh untuk mereka hadir ke sekolah secara bersemuka dalam masa yang terdekat. Defence Services Asia DSA dan National Security NATSEC Asia ke-17 berlangsung sehingga 30 Mac 2022 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia.
Pameran dihadiri oleh Yang Berhormat PH Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Pada hari pertama pameran DSA 2022, Menteri Pertahanan kedua mengadakan perjumpaan dua hala dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak menggariskan ikatan pertahanan yang sangat kukuh dan bincangkan pelbagai isu strategik untuk kepentingan bersama. Menteri Pertahanan kedua juga mengadakan perjumpaan dua hala dengan Yang Berhormat Delvin N. Lorenzana, Setiausaha Pertahanan Nasional Republik Filipina, dan Yang Berhormat Lieutenant General TNI Purnama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beberapa acara persidangan dan pameran untuk menarik pasaran pelancongan ke negara Brunei Darussalam akan menjadi tumpuan Brunei Mid-Year Conference and Exhibition atau Brunei MICE 2022. Acara akan diadakan pada 1 Jun hingga 2 Julai 2022 di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media Brunei MICE 2022 di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Daeng Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan objektif utama Brunei MICE 2022 iaitu menggalakkan perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dalam pelbagai bidang dan peningkatan aktiviti networking dan perniagaan dalam kalangan ilmuwan dan para pengusaha dari dalam dan luar negara. Dengan tema Inclusive, Resilient and Sustainable Economic Growth Brunei Darussalam Perspektif, 5 kluster utama menjadi tumpuan iaitu Islamik, teknologi digital, tenaga, perubahan iklim dan ekonomi. Pameran dan expo juga akan diadakan dengan konsep yang berbeza setiap minggu. Juga menyertai setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pembangunan, Kementerian Tenaga dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kementerian Pembangunan mengemaskini beberapa perkhidmatan dalam talian bagi memudahkan orang ramai menghadapkan permohonan mereka tanpa perlu berurusan di kaunter-kaunter perkhidmatan secara fizikal. Borang permohonan juga kini boleh dimuat turun. Antara perkhidmatan yang dikemaskini termasuk permohonan hal ehwal bekalan air, permohonan permit jalan raya, pendaftaran juruukur tanah berlesen LLS dan permohonan mengikuti skim perumahan negara. Untuk mengakses perkhidmatan tersebut, bolehlah melayari portal rasmi Kementerian Pembangunan iaitu www.mod.gov.bn. Perkhidmatan tersebut walau bagaimanapun hanya bagi menghadapkan permohonan baharu sahaja dan orang ramai dikehendaki mendaftar masuk menggunakan akaun e-Darussalam. Permohonan hanya akan diproses setelah semua maklumat yang dikehendaki lengkap diisi. Perkhidmatan pesan ringkas, SMS dan email akan dihantar kepada pemohon jika permohonan berjaya diterima.